Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 29 Ogos bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Saya Ivanto. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita saksikan paparan utama malam ini. Kadar vaksinasi 6 negeri perlu capai 50% sebelum akhir September. Sambutan Hari Kebangsaan 2021 penuh semangat keluarga Malaysia. Enam negeri iaitu Terengganu, Perak, Johor, Kelantan, Kedah dan Sabah perlu mencapai kadar vaksinasi melebihi 50% sebelum hujung September ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan tumpuan akan diberikan kepada 6 negeri tersebut dengan memastikan tidak ada masalah dari segi sumber serta penghantaran bekalan vaksin. Dan saya dah berbincang dengan KSU bahawa jika ada vaksin yang kita order ada masalah dari segi penghantaran, tak perlu tunggu lagi pada vaksin tersebut, tetapi kita beralih kepada vaksin yang sudah pun sedia ada. Sebagai contoh, di negara kita ini, para maniaga membuat pembotolan untuk vaksin Sinovac. Dan mereka sentiasa standby dengan vaksin di kilang mereka. Jadi kalau yang kita Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan pemberian suntikan ke-1 juta vaksin AstraZeneca di Pusat Pemberian Vaksin PPV World Trade Center Kuala Lumpur. Setakat ini, Terengganu merekodkan sebanyak 46.2%, Perak 46.5%, Johor 44.9%, Kelantan dengan 43.2%, Kedah 43% dan Sabah 37.1%. Dalam perkembangan sama bagi kawasan Lembah Kelang yang telah mencapai 89.5% menerima suntikan vaksin, Datuk Seri Ismail berkata kerajaan akan bermesyuarat bersama Jawatan Kuasa Khas menangani COVID-19 bagi prosedur dan kebenaran peralihan dari fasa 1 ke fasa seterusnya dalam Pelan Pemulihan Negara. Selain Lembah Kelang, kerajaan juga akan melihat keperluan negeri lain supaya dapat beralih ke fasa PPN seterusnya berdasarkan kadar vaksinasi. Ujar Perdana Menteri, kawasan pedalaman juga memerlukan pemberian vaksin segera. Setakat ini lebih 200,000 dos vaksin jenis CanSino sudah dihantar ke kawasan pedalaman di Sabah. Kita tidak mahu menyusahkan penduduk di kawasan pedalaman yang terpaksa untuk mendapatkan second dose, maka mereka perlu keluar lagi. Jadi kita beri 1 dos yang bersamaan dengan 2 dos untuk vaksin lain. Jadi sekali saja. Bukan saja CanSino, tapi kita akan hantar juga Sinovac dan sebagainya supaya di kawasan-kawasan bandar boleh gunakan Sinovac, di kawasan pedalaman gunakan CanSino. Ditanya mengenai pendekatan lain selain vaksin bagi mengurangkan kadar jangkitan COVID-19, Datuk Seri Ismail Sabri berkata kerajaan memandang serius beberapa perkara termasuk kawasan yang mempunyai jangkitan rendah tetapi berisiko disebabkan adanya aktiviti rentas negeri dari negeri berhampiran.
Lebih 14.48 juta individu atau sebanyak 61.9% populasi dewasa telah lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19 setakat semalam. Pada masa sama, 19.23 juta individu atau 82.2% sudah menerima dos pertama, menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin setakat semalam sebanyak 33.72 juta dos. 58.9% daripada jumlah populasi keseluruhan negara mendapat dos pertama, manakala 44.4% lagi lengkap 2 dos. Berikut data harian vaksinasi mengikut negeri. Jabatan Perkhidmatan Awam akan membantu untuk menyegerakan pengambilan vaksin COVID-19 bagi penjawat awam yang sudah mendaftar. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata bagi penjawat awam yang belum mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera, mereka akan dirujuk kepada ketua jabatan masing-masing bagi mengenal pasti punca permasalahan tersebut. Kita minta Kementerian Sains dan Kementerian Kesihatan untuk segerakan sebab kita nak buka. Kalau sebelum ekonomi itu kita buka, perkhidmatan kerja kena buka dulu. Jadi kita dah minta untuk disegerakan dan kita dah menggerakkan lebih kurang bawa ke depan dia punya jadual suntikan dia lebih kurang hampir 30,000 penjawat awam. Jadi tadi yang itulah yang dah daftar tapi belum ada temu janji. Yang itu yang kita fokuskan. Beliau memaklumkan demikian ketika membuat lawatan ke program mobilisasi vaksin MOVAC di Port Dickson. Setakat 19 Ogos, 74% daripada 1.6 juta penjawat awam seluruh negara telah lengkap 2 dos vaksin, manakala 17.8% telah mendapatkan suntikan pertama. Sebanyak 20,579 kes baru COVID-19 dengan 285 kes kematian dilaporkan hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 455 kes iaitu 2.2% adalah daripada kategori 3, 4 dan 5, manakala selebihnya kategori 1 dan 2. Secara keseluruhan, 15,651 kes iaitu 76.1% daripada jumlah kes tiada atau tidak lengkap vaksinasi. Berikut pecahan pesakit mengikut kategori diikuti statistik harian COVID-19 dalam negara. Proses peralihan tugas perlu dilaksanakan sebaiknya agar tidak merencatkan usaha membendung penularan pandemik COVID-19. Jelas Pakar Perubatan Kesihatan Awam MSU Profesor Datuk Dr. Rohaizat Yun dengan peranan yang lebih jelas melibatkan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, ia dapat memudahkan negara untuk mencapai imuniti kelompok. Susulan saranan dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar program imunisasi COVID-19 dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan, maka tindakan lanjut berkaitan proses peralihan peranan seharusnya berjalan lancar demi kepentingan rakyat supaya sasaran untuk mencapai imuniti kelompok di Malaysia tidak terjejas.
Beliau yang juga bekas Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan KKM berkata demikian menerusi rakaman video. Semalam, Perdana Menteri menyarankan semua program berkaitan vaksinasi dan strategi kesihatan berkaitan COVID-19 hanya dikendalikan KKM. Manakala Mosi akan fokus kepada R&D untuk menghasilkan vaksin COVID-19. Sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya tahun ini bakal berlangsung dengan penuh semangat keluarga Malaysia. Tan Sri Anwar Musa yang melakukan tinjauan raptai sambutan berkenaan berkata, walaupun dengan SOP ketat, ia tidak mematahkan kebersamaan dan keyakinan rakyat menghadapi cabaran COVID-19. Saya berasa berpuas hati dengan segala persiapan yang telah dapat saya saksikan tadi, terutama sekali dari segi susunan perjalanan sambutan Hari Kemerdekaan yang berbeza dengan tahun lalu. Uniknya kali ini sambutan tertakluk kepada 4 persembahan dalam tempoh masa 50 minit iaitu bermula pukul 8 pagi dan berakhir pada 8.50 pagi oleh agensi-agensi yang terlibat. Lebih menarik, Tan Sri Anwar turut menulis lirik lagu baharu berjudul Keluarga Malaysia yang dihasilkannya dalam tempoh yang singkat. Lagu berkenaan bakal diperdengarkan buat pertama kalinya dalam sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. Ia akan dipersembahkan oleh penyanyi Ara Johari, Masya Mashitah, Putra Muhammad dan Sufi Rashid. Sementara itu, kaedah teknologi terkini atau mixed reality bakal memukau penonton di rumah menerusi sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Menurut pengerusi Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021, Datuk Seri Mohamad Mintek, gabungan penerbitan secara fizikal, teknologi AR dan XR digunakan bagi menggambarkan situasi sebenar. Untuk tahun ini, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, oleh sebab kita masih berhadapan dengan pandemik COVID-19, jadi sudah tentu kita menggunakan SOP yang begitu ketat. Sebab tahun lepas kita adakan dalam bangunan dan tahun ini kita adakan di luar bangunan iaitu di Dataran Pahlawan di Putrajaya. Secara langsung sambutan Hari Kebangsaan bermula 7.30 pagi melalui RTM dan Facebook Live Merdeka 360 dan KKMM. Bukti cinta sayang kepada negara tidak mengenal usia. Adik Alis pamer cara tersendiri. Laporannya seketika nanti, terus setia bersama kami dalam Berita Perdana. Semua teka-teki barisan menteri sudah terjawab. Saksikan istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri Persekutuan pada hari Isnin 30 Ogos 2021 pukul 2 petang di Balai Rung Seri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Disiarkan secara langsung di TV1 dan saluran berita RTM. Kementerian Keuangan MOF akan mengumumkan penyata prabelanjawan dalam masa terdekat untuk merangka kriteria perbelanjaan negara sebagai persiapan pembentangan belanjawan 2022 yang dijangka pada akhir Oktober ini. Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz yang akan menerajui semula kementerian tersebut berkata MOF akan menjemput semua pihak berkepentingan untuk memberi input masing-masing termasuk pemain industri dan pihak pembangkang. Ini sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan ketelusan dan pelibatan rakyat dalam penggubalan dasar.
Saya akan umumkan dalam masa terdekat. Inilah kali pertama di mana Kementerian Kewangan akan mengumumkan our pre-budget statement, ya, di mana kita akan menjemput secara rasmi semua pihak untuk memberi input masing-masing, dan di sini kita ada merangkakan beberapa area lah. Salah satunya ialah kebajikan. Beliau berkata demikian selepas penyerahan bantuan makanan untuk pekerja seni dan budaya Mahmeri di Pulau Keri. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM berharap dasar dan agenda Bumiputra akan diteruskan barisan Kabinet Baharu Keluarga Malaysia bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob seperti diperuntukkan dalam Wawasan Kemakmuran Bersama WKB sebelum ini. Presidennya Abdul Halim Hussein dalam satu kenyataan menjelaskan agenda tersebut wajib dijayakan memandangkan tahap sosioekonomi sebahagian Bumiputra kini kritikal dan rentan disebabkan pandemik COVID-19. Kajian dan sesi libat urus DPMM telah mengenal pasti senarai kehendak orang Melayu dan Bumiputra yang perlu diberi perhatian untuk dimasukkan dalam pelan tindakan kementerian masing-masing. DPMM juga mendesak agar pelaksanaan tindakan pembangunan Bumiputra TPB 2030 yang tertangguh disegerakan dan diperluas skopnya. Dokumen tersebut boleh dijadikan landasan utama pemulihan negara khususnya apabila sasaran imuniti kelompok tercapai tidak lama lagi. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Universiti Antarabangsa UNITAR menandatangani memorandum persefahaman MOU untuk menubuhkan pusat satelit fizikal My Future Jobs. Ketua Eksekutif Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata usaha itu akan diperluas capaian Perkeso untuk menawarkan perkhidmatan pekerjaan kepada golongan graduan baharu. Dan pusat berkenaan terletak di kampus Induk UNITAR, Kelana Jaya, Selangor. MOU yang dimenterai pada hari ini di antara Perkeso dan UNITAR menunjukkan komitmen serta kesungguhan kedua-dua belah pihak dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan dan penglibatan mereka dalam program pasaran buruh aktif seperti Karnival Kerjaya, Sesi Temuduga, Padanan Pekerjaan serta program kebolehpasaran. Beliau berkata demikian pada majlis tanda tangan MOU tersebut yang berlangsung secara maya. My Future Jobs merupakan portal perkhidmatan pekerjaan nasional yang diuruskan Perkeso, menyediakan khidmat padanan dan penempatan pekerjaan selain kaunseling kerjaya. Terdapat 6 langkah yang perlu anda ikuti untuk memastikan proses suntikan vaksin berjalan lancar. Pastikan anda telah memuat turun, mengaktifkan dan mengemaskini maklumat peribadi di dalam aplikasi MySejahtera. Jawab semua soalan penilaian kesihatan. Baca dan fahami maklumat vaksin COVID-19 dan borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 di MySejahtera. Anda perlu menandatangani borang tersebut di hadapan petugas kesihatan. Datang ke lokasi pusat pemberian vaksin PPV pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Bawa kad pengenalan dan telefon bimbit mengandungi aplikasi MySejahtera yang telah diaktifkan. Pakai pakaian yang sesuai untuk memudahkan suntikan, iaitu berlengan pendek atau berlengan panjang yang longgar dan boleh dilipat ke pangkal lengan. Lindung diri, lindung semua. Republik Uzbekistan bakal menyambut ulang tahun kemerdekaannya yang ke-30 pada 1 September, iaitu sehari selepas Malaysia menyambut kemerdekaan yang ke-64. Menariknya, negara rantau Asia Tengah ini sebenarnya mencapai kemerdekaan sama seperti Malaysia, iaitu pada 31 Ogos, namun tarikh 1 September diwartakan sebagai cuti umum rasmi. Duta Besar Republik Uzbekistan ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Ravshan Usmanov berkata, sepanjang 30 tahun, negara itu giat melakukan transformasi dari segi aspek kemakmuran, terutama sosioekonomi.
managed to restore our identity, our rich history, our rich national and religious values, which is very, very important for people. And during the last 5 years, a drastic move was done in the reform agenda to ensure the human rights and freedoms of the citizens, to ensure the rule of law, to liberalize economy, and to give everything possible to upgrade the living standards of people of Uzbekistan. Situasi pandemik tidak membantutkan sambutan kemerdekaan komuniti Uzbekistan di Kuala Lumpur Rabu ini meskipun dengan cara berbeza. Paparan bendera Uzbekistan akan dipancarkan pada monitor LED bangunan DBKL, malah kombinasi warna kebangsaannya juga akan turut menghiasi jambatan Saloma di ibu negara. Menurutnya, diplomasi dua hala sebegini merupakan kunci utama kemakmuran sejagat, terutama dalam menepani cabaran pandemik COVID-19. We see Malaysia as a country with a high status, not only in Southeast Asia, but in the entire Muslim world. So I would like to say, to wish all the best to Malaysian people on Merdeka Day, to have prosperity, peace, constant development, and courage in further combating with COVID. Hubungan diplomatik Tashkent Kuala Lumpur yang terjalin sejak Februari 1992 juga telah membuahkan hasil melalui kerjasama dalam pelbagai aspek termasuk perdagangan dan pelaburan. Untuk tempoh Januari hingga Julai tahun ini, nilai ekspor Uzbekistan ke Malaysia meningkat 340%, meliputi komoditi, produk pertanian dan tekstil, selain menjadi pengimport utama minyak sawit Malaysia untuk pasaran Asia Tengah. Cinta dan sayang kepada negara tidak mengenal usia, tidak perlu menunggu dewasa atau sudah bekerja untuk berbakti kepada tanah air. Adik kita, Alice Khalid Kamil, 6 tahun, menterjemah patriotisme dengan caranya melalui seni. Kita ikuti laporan wartawan Tuan Ikram Tuan Muhammad. Not make big ones because I want to paint. I paint and put in the wall in my house. It's so beautiful. 92 weeks ada merdeka. Sebab this flag is too strong. Red and white and blue and yellow. Bermula dengan idea itu, Alice mengorbankan masa tidur dan bermain selama 2 minggu untuk menghasilkan lukisan jalur gemilang sepanjang 40 kaki. Tidak penat, malah dirinya berasa puas seakan selesai melunaskan satu misi buat negara. Bapanya, Khalid Kamil Ahmad, pada awalnya menganggap niat anak keempat daripada 5 beradik itu sebagai gurauan. Namun, selepas melihat kesungguhan ditunjukkan anak perempuannya itu, Khalid menyokong penuh hasrat Alice. Melentur buluh biarlah dari rebongnya. Itulah yang ingin diterapkan ayah kepada adik Alice supaya mempunyai semangat patriotisme dan semangat cintakan negara seawal usia 6 tahun. Mempunyai semangat untuk melukis jalur gemilang di atas kertas lukisan sepanjang 40 kaki adalah semangat yang seharusnya dipuji. I always jadi orang memang to be so fanatic to be in your country. Tak. Only one negara, only Malaysia. I like sebab dia bagi semangat untuk lain-lain orang juga, budak-budak lain-lain juga. I mean, we can do it. This is the most important that we can do it. Tak kisah panjang mana, tak kisah difficult macam mana, susah kata, tak kisah. We can do it. And betul-betul she does it. Because I love drawing flag every day. I love Malaysia flag. It's too big and too strong. Semoga semangat patriotik ini menjadi inspirasi buat individu lain untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan meskipun dalam suasana norma baharu. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64. Tuan Ikram Tuan Muhammad, Berita RTM. Happy birthday Merdeka, guys. I love you all. Bye.
saying mwah, mwah, mwah. Kuih bulan sinonim sebagai makanan tradisional kaum Cina semasa perayaan pertengahan musim luruh dan kini kuih ataupun manisan itu semakin popular dan dinikmati oleh semua kaum. Disebabkan permintaan yang tinggi terhadap makanan tersebut, seorang pengusaha wanita Melayu menceburi proses pembuatan dan penjualan kuih bulan halal. Apa yang memberikan inspirasi dan idea kepada peniaga ini untuk meneruskan perniagaan menjual kuih bulan? Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Vimalah Kasturi Verasami. Saya suka kuih bulan Mama Hassan sebab ianya sedap dan fresh. Lagi pula rasanya tak berubah macam kuih bulan tradisional orang-orang Cina. Intinya sama rasa macam kuih bulan tradisional yang dibuat oleh orang-orang Cina. So, I suka sangat. Sedap, fresh dan lembut. Itu merupakan reaksi pelanggan terhadap rasa dan tekstur kuih berkenaan. Perniagaan kuih bulan ini diusahakan Aslina Saleh sejak 2017. Uniknya, Aslina berani mencuba menu baharu dan kini berjaya memperkenal lebih 40 perisa mengikut cita rasa rakyat Malaysia. Namun, Aslina tetap menghasilkan kuih tersebut dengan mengekalkan tradisi masyarakat Cina. Actually, Mama punya customer memang ada pelbagai kaum, Melayu, India dan Cina. Macam Chinese, Mama kebanyakan student-student. Yang India pun ada yang datang baru ni, dia kata, saya ada tengok. Dia kata, saya cari juga. Tapi bila dia tengok kat Google, so dia tengok Mama punya dia. So, dia just come datang kat sini lah. Ada juga yang siapa nak datang, biasanya dia akan WhatsApp lah. Sebab Mama tak bagi walk-in phone. Sebab kita risaulah sekarang kan. Kini, tempahan Aslina merosot sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Awal tahun 2021, masa tu memang terasa sangat kita terduduk sebabnya kita baru nak pulih daripada perasaan abang kata something yang mengejut tu. Pengalaman dia punya orang kata dugaan-dugaan yang kita terima masa pandemik ni. Memang orang kata taklah langsung putus terus jualan tu ada, cuma kita terpaksa usaha lebih lagi lah. Sokongan rakyat Malaysia terhadap perniagaan Aslina memberikan beliau pelbagai idea dan kaedah alternatif bagi memulihkan perniagaannya. Selain itu, Aslina turut mengambil khidmat ejen untuk mengembangkan perniagaannya. Adunan tepung mengikut citarasa, berinti kacang atau serunding ayam. Kuih bulan makanan tradisi Cina, hidangan dinikmati pelbagai kaum. Kuih masyarakat Cina dihasilkan wanita Melayu dan pelanggan meliputi kaum India dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Inilah Malaysia, dalam kepelbagaian ada persamaan. Vimalah Kasturi Verasami, Berita RTM. Tiada layanan berbeza atlet Olimpik atau Paralimpik. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syairul Islam. Kita melekan dengan Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Atlet powerlifting negara Bonnie Boni Augustin bakal menerima insentif bernilai RM1 juta susulan kejayaan yang memenangi pingat emas di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 semalam. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Seri Megati Syahriman Zaharuddin berkata, imbuhan di bawah program skim hadiah kemenangan Sukan Syakam adalah sama seperti yang diterima atlet Olimpik dan Paralimpik 2016 yang beraksi di Rio sebelum ini. Bonnie berjaya memenangi pingat emas serta memecahkan rekod Paralimpik selepas melakukan angkatan 228 kg dalam kelas 72 kg lelaki.
Berdasarkan imbuhan Syakam, pemenang emas di Sukan Olimpik atau Paralimpik bakal menerima imbuhan RM1 juta, manakala perak RM300,000 dan gangsa RM100,000 selain tambahan bonus sekiranya memecahkan rekod tamasya atau dunia. Malah, mereka turut menerima skim imbuhan tetap Olimpik yang diberikan secara bulanan sepanjang hayat dengan pemenang emas diberikan RM5,000, perak RM3,000 dan gangsa RM2,000. Makluman memang sama, alhamdulillah memang sama, tak ada berubah. Sama macam atlet Rio dan juga sama dengan atlet kalau jika atlet able yang telah Olimpik yang lepas tu. So everything is the same, cuma kita ada penambahan daripada sponsorship kita yang tadi maklumkan oleh mantan Wabi Menteri kita juga, yang daripada sponsorship FWD Insurance yang dia akan tambahkan lagi pada kemenangan untuk mereka lah. So I think Boni will get from the government satu, dan daripada sponsorship yang diusahakan oleh pihak Majlis Sukan Negara ni, insyaAllah. Selain itu, atlet kelahiran Sarawak itu turut bakal menerima imbuhan tambahan daripada penaja FWD Takaful Berhad bernilai RM100,000 atas kejayaan memenangi pingat emas itu, termasuk ganjaran insentif daripada Kerajaan Sarawak. Atlet bocian negara Chee Wei Lun meneruskan rekod bersih tanpa kalah apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut dalam acara individu campuran BC1 peringkat kelaikan kumpulan B di Sukan Paralimpik Tokyo hari ini. Wei Lun memulakan cabaran pertamanya pagi tadi apabila mengejutkan pemain nombor 2 dunia Witsanu Huatpradit dari Thailand menerusi kemenangan tiebreak 1-0 terlepas terikat 3-3. Pemain ranking ke-11 dunia itu kemudian mengekalkan momentum kemenangan apabila bangkit daripada ketinggalan 0-3 untuk menang bergaya ke atas pemain ke-8 dunia Sung Junjung dari Korea Selatan 9-3. Terdahulu, atlet berusia 25 tahun yang membuat kemunculan sulung di pentas Paralimpik itu menumpaskan atlet Brazil Andresa Victoria de Oliveira 5-2 dalam perlawanan pertama semalam. Wei Lun yang kini mendahului kumpulan B akan berdepan Katerina Kurinova dari Republik Czech dalam perlawanan terakhir esok. Hanya dua atlet yang menduduki dua tempat teratas daripada setiap kumpulan akan layak ke peringkat suku akhir. Atlet renang para negara Muhammad Nur Syaiful Zulkifli sekali lagi ditimpa nasib malang selepas penyertaan dalam acara 100 meter kuat dada lelaki SB4 dibatalkan hari ini. Ini kali kedua Nur Syaiful dibatalkan penyertaannya selepas dia turut menerima nasib yang sama dalam acara 200 meter gaya bebas S5 pada Rabu lalu. Nur Syaiful yang menamatkan saingan di tempat ketiga dalam saringan pertama di Pusat Akuatik Tokyo terpaksa menerima hakikat bahawa pembatalan itu menjadi titik noktah terhadap misinya untuk layak ke final acara berkenaan. Pengarah bahagian Paralimpik Majlis Sukan Negara MSN, Muhammad Sofian Hamzah mengesahkan bahawa perenang berusia 26 tahun itu dibatalkan penyertaannya berikutan satu lagi kesilapan teknikal ketika berenang. Jelasnya ketika membuat kuakan, kepala Nur Syaiful didapati tidak naik ke permukaan air dalam jarak 15 meter awal. Rabu lalu, Nur Syaiful turut mengalami nasib serupa apabila penyertaannya dalam saringan pertama acara 200 meter gaya bebas S5 dibatalkan gara-gara isu teknikal selepas didapati menampal pita pelekat di bahu kirinya. Dia bagaimanapun masih mempunyai satu lagi peluang beraksi apabila dijadual turun semula ke kolam renang dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki S5 Rabu ini. Baik, selepas gelaran Liga Super sudah pun menjadi milik Johor Darul Takzim JDT, kini perebutan naib juara pula menjadi perhatian peminat bola sepak tempatan. Persaingan merebut ke slot automatik kesaingan Piala AFC itu kini melibatkan 4 pasukan: Kedah Darul Aman, KDA FC, Terengganu FC, TFC, Penang FC
dan Selangor FC. Tatkala saingan kini masih berbaki 2 perlawanan ditamatkan. Bagaimanapun KDA FC kini dilihat berpeluang memenangi gelaran tersebut selepas berjaya merampas kedudukan daripada TFC hasil kemenangan 1-0 ke atas Perak FC malam tadi. Pada aksi di Stadium Darul Aman itu, penyerang prolific Kepa Sherman muncul wira selepas menanduk masa gol kemenangan KDA FC pada minit ke-19 yang juga jaringan pribadinya ke-12 musim ini. Pengendali Helang Merah, Aidil Syahrin Sahak berkata, dia mengharapkan anak buahnya kembali cergas dan kekal pada prestasi terbaik bagi memenangi baki 4 perlawanan termasuk bertemu Seri Pahang Rabu ini. We have to reflect also a little bit. Yeah, maybe it's a little bit of fatigue. Yeah, not easy. Play back to back, 5 games. 15 days. So definitely the boys will feel a little bit lethargic because we only rest 2 days and we only do recovery for 1 day and we don't train the next day. You'll see. It depends on game by game. We'll take 1 game at a time. We'll see what's the best and who are really 100% fit and who's really for injuries, will participate for next game. So after today, we are going to have a good recovery tomorrow, and definitely we'll see, who's the best for Pahang. Selepas Pahang, KDA FC yang kini di tangga kedua dengan 38 mata dijadual berdepan Kuala Lumpur City FC pada 4 September, diikuti UiTM FC 8 September, Melaka United FC 12 September. Sementara TFC yang berada di tangga ketiga kurang 1 mata di belakang Kedah dan bermain lebih 1 perlawanan. Skuad kendalian Afuzi Zain itu akan berdepan Kuala Lumpur pada malam ini. Dan selamat tetapi UiTM Shah Alam kami bawakan. Dalam pada itu, pasukan tercorot UiTM FC mengutip kemenangan kedua musim ini selepas mengejutkan Sabah FC 4-0 di Stadium UiTM Shah Alam. Pesta gol UiTM bermula dengan jaringan Kwon Yong Hyun menerusi sepakan penalti pada minit ke-15. Diikuti gol Joe Vinicius 2 minit kemudian sebelum Sean Ganganelli meledak 2 gol dalam tempoh 7 minit masing-masing pada minit ke-59 dan minit ke-66 untuk melengkapkan kemenangan tuan rumah. Sementara itu di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, gol penyamaan Melaka United pada masa kecederaan babak kedua memusnahkan impian Selangor FC untuk mengutip 3 mata penuh apabila kedua-dua pasukan seri 1 sama. The Red Giants membuka tirai jaringan pada minit ke-18 hasil rebatan deras pemain import dari Myanmar, Hen Tet Aung, sebelum terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Muhammad Ashmawi Mat Yakin dilayangkan kad merah pada babak pertama. Ketika Selangor hampir menikmati kemenangan, pemain kebangsaan Filipina, Manuel Jelito Ot, muncul watak pemusnah apabila menjaringkan gol penyamaan pada masa tambahan. Saudara, edisi sukan berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Ibarat sudah jatuh di timpa tangga. Masalah demi masalah yang menimpa serentak pada satu masa menyebabkan beban ditanggung sesetengah individu makin berat. Ada yang buntu dan putus harapan hingga bertindak menamatkan nyawa sendiri. Soalnya, adakah bunuh diri satu penyelesaian kepada masalah dan ujian? Andy Reza Rohadian mendapatkan pandangan pakar agama mengenai isu berkenaan dalam konteks Islam. 468 kes bunuh diri dilaporkan sepanjang 5 bulan pertama. Tertekan kerana telah lama tidak berjumpa ibunya, seorang lelaki cuba membunuh diri. Wanita berusia 60 tahun ditemukan maut disyaki menggantung diri. Tren bunuh diri di Malaysia ketika pandemik COVID-19 semakin membimbangkan. Sepanjang 5 bulan pertama tahun ini, 468 kes bunuh diri sudah dilaporkan. Jumlah itu sudah lebih separuh daripada keseluruhan kes bunuh diri yang direkodkan tahun lepas. Pada suku pertama sahaja, purata 4 kes bunuh diri dilaporkan setiap hari.
memiliki hasrat untuk membunuh diri saja sebenarnya sudah diharamkan. Apatah lagi sehingga roh berpisah daripada jasad dengan cara yang dipaksakan. Bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang syarak. Sesiapa sahaja yang sengaja membunuh diri dengan apa jua cara berdosa besar. Pelakunya diancam seksaan berat dalam neraka. Bunuh tu, bunuh orang, bunuh diri sendiri sama hukumnya. Cuma azabnya lain sikit. Sebab bila kita bunuh diri, azab di akhirat, dalam neraka kita akan diazab sebagaimana kita dibunuh. Kalau kita bunuh diri terjun dari bangunan, kita akan terjun daripada bangunan dalam neraka tu setiap saat. Perbuatan membunuh diri tidak ubah seperti mengkhianati amanah Allah. Nyawa manusia, bahkan seluruh jiwa raganya adalah milik Allah. Manusia tiada hak ke atasnya. Allah yang berhak menghidup atau mematikan seseorang. Jadi dalam hal ini, selagi Allah tak ambil, selagi itulah kita diwajibkan menjaga dan memelihara anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab Allah sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Anak Adam itu telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tolong jaga anggota tubuh badan kita. Hakikatnya, dunia adalah tempat ujian. Islam menuntut umatnya selalu optimis menghadapi setiap musibah, bukannya berputus asa hingga bertindak membunuh diri. Perlu diingat, Allah tidak hanya memberi ujian, tetapi juga menyediakan penyelesaian. Dan percayalah, Tuhan hanya akan menguji seseorang sesuai kemampuannya. Sebenarnya kalau kita percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada ketentuan ilahi, saya yakin kita tidak akan gundah gulana. Kita tidak akan buruk sangka kepada Allah. Pertama, sentiasa melihat kepada nikmat yang Allah bagi begitu banyak kepada kita dalam hidup ni. Jadi janganlah kita ini terlalu melihat kepada kesusahan kita semata, tetapi tengok kepada orang lain. Jangan cari orang yang buruk sangka dengan orang yang negative thinking. Cari orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengajak kita agar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kematian bukan akhir kehidupan manusia, melainkan awal perjalanan tanpa batas dan penghujung. Sekiranya ia difahami, umat Islam akan sedar bahawa bunuh diri bukan solusi kepada permasalahan. Sebaliknya, permulaan kepada ujian lebih besar di akhirat nanti. Hidup memang seringkali sukar hingga menyebabkan tekanan. Tetapi ingat, bunuh diri tidak akan pernah menjadi jawapan penyelesaian. Tiada satu pun yang paling berharga di dunia ini, melainkan nyawa manusia, termasuk yang direnggut dengan membunuh diri sendiri. Endi Reza Rohadian, Berita RTM. Kita mula dengan perkembangan ini. Minggu lalu, beberapa artis tanah air ke balai polis, antaranya Izu Islam dan Andi Bernaude. Kenapa agaknya dan laporan apa yang dibuat? Jom kita dapatkan kesahihan daripada kedua-dua artis ini. Apa cerita? Baru saja selesai untuk buat laporan polis berkenaan dengan gambar Izu yang telah pun disalahgunakan di platform sosial media. Digunakan gambar Izu untuk pengiklanan kasino online. Ini sebenarnya Izu takut, Izu ada orang dekat luar sana bila tengok iklan ni, orang nampak macam Izu Islam ni buat iklan kasino ni, iklan ni okey ke? Kasino ni okey ke? Halal ke? So jadi takut orang confuse kat luar sana, orang pun terjebak. Itu yang pertama. Yang keduanya, Izu takut jadi mendatangkan fitnah. Sebab yalah, kalau orang kat luar, kalau kita semua tahu kasino ni, judi ni memang sasar haram. Jadi kalau orang tengok Izu Islam yang iklankan kasino ni, memang boleh jatuhkan fitnah yang sangat-sangat dahsyat lah. Sebenarnya ini adalah kes pasal pecah amanah, which is orang yang saya trust, orang yang saya bawa masuk dekat dalam industri. Benda ni saya tak sangka lah. Saya sangat tak sangka apa yang dibuat ni sekarang ni, sebab dia dah kacau periuk nasib saya. Sudahnya dia pergi songlap duit saya.
So far sekarang yang duit betul-betul hilang dekat saya adalah dekat 70,000. Semoga urusan Izu dan Andi dipermudahkan dan mereka yang membuat onar dihadapkan ke muka pengadilan. Ahmad Adli, penyanyi yang muncul menerusi program reality, tidak mahu putus semangat dalam perjalanan kerjanya. Meskipun beberapa single sebelum ini tidak menjadi, artis ini tampil dengan single terbaru Nota Hasad Kru Ai tangan komposer dan penyanyi Yoni Boy. Jom Bidiva belanja sikit. Panggilan yang tak berlagu, kehidupanku dipandu. Yang membuatkan lagu ni istimewa sebab dia punya lirik dia sangat-sangat mendalam lah, dan orang bila mendengar lagu ni dia mungkin sampai ke jiwa lah. So dan istimewa dia lagi kerana saya dan Yoni Boy yang menuliskan lirik lagu ni. Penyanyi rap yang tidak asing dalam kalangan peminat lagu berkonsep urban rap, Kid Sante dan DJ Biggie tampil istimewa dalam single terbaru mereka bersama Ultimate berjudul Ha-Ah. Ha-Ah is a song where, to me, this is my experience. This is heartfelt. It's a very heartfelt song to me. It's just truly about the struggles and my attitude and my persistence and my confidence throughout the struggles. That's why at the end of Ha-Ah, I said, I introduced myself again, right? And I said, hello, hi, apa khabar? Tapi kali ini nama saya kurang ajar. Sempena Hari Kebangsaan kali ini, Anonymous Gaming menganjurkan Mobile Legends Anonymous Merdeka Challenge dengan menampilkan dua penyanyi iaitu Apa Harry Khalifa dan juga Syafiq Farhan. Wah, dengarnya hadiah bernilai RM2,000 menanti pasukan bertanding. Bila ada masa terluang, saya main, tak kira lah PUBG ke, kan, COD ke, apa-apa je lah, game online pun saya join juga. Cumanya buat masa ni saya tak pernah lagi join lah pertandingan. Diamanahkan menggalas tanggungjawab untuk menyanyikan lagu tema program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bukan sesuatu yang mudah buat Alif Sata and the Low Cost. Mana tidaknya ketika dalam proses menghasilkan lagu Lindung Diri Lindung Semua itu, dalam tempoh kurang 2 minggu, studio rakaman pula terpaksa ditutup sebab ada ahli kumpulan mereka menjadi kontak rapat kepada individu positif COVID-19. Cobaan. Memang sangat last minute lah dengan lagunya, macam mana nak buat arrangement, tapi Alhamdulillah untuk kempen PICK ni kita orang deliver, dan apabila ada yang komen kita orang dengar, daripada takut nak pergi vaksin dengan lagu ni rasa seronok, tak takut pula kan. Okey, itu sahaja yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Terima kasih luangkan masa. Masa kita pendek je, tapi tak apa. Minggu depan insya-Allah kita jumpa lagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Semoga kita semua terus kental untuk sama-sama perangi COVID-19 dan dapat kembali hidup seperti sebelum COVID melanda. Saya Aisyah Yatim. Assalamualaikum. Bye. Berita perdana 29 Ogos berakhir di sini. Mendepani pandemik COVID-19, sama-sama kita terus berganding bahu memulihkan negara kita semua, keluarga Malaysia. Terus kibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan ini. #Malaysia Prihatin. #Demi Negara. #Menang Bersama. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam sejahtera.